alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itulah dia situasi tuan-tuan dan puan-puan. Susah tuan-tuan dan puan kerja Tuan Haji Makno lah. Sebab selalu terpaksa confirm dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan untuk kita memenuhkan masa kita ni pada hari Ahad 6.26 sana ni. Tak apalah kita habiskan masa kita supaya package ni lengkap. Package solat Jumaat ni. Kerana kita nak ambil juga taman-taman surga yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ni satu daripada majlis zikir di mana dia merupakan taman-taman surga yang berebut-rebut orang cari di Madinah Al-Munawwarah, iaitu di kawasan Raudhah, tempat tiang-tiang putih kan, yang dekat dengan mimbar. Jadi berebut. Sekarang ni kawasan itu dah sempit. Sebab dah bagi pada dua. Satu untuk orang perempuan, satu untuk orang lelaki. Masa saya pergi ke menunaikan haji tahun 80-an dulu, dia buat giliran. Ada waktu orang perempuan, ada waktu orang lelaki. Tapi sekarang ni boleh masuk sekali. Maka sempitlah kawasan tu. Berebutlah manusia. Pada masa tahun 80-an dulu lah kan. Masjid Nabawi itu tutup. Pukul 12 atau pukul 1 tutup. Pukul 4.30 atau pukul 5 baru buka balik. Jadi sementara nak nanti dia buka balik tu, maka beraturlah manusia berderet. Bila kita tanya kenapa ni beratur ni? Sebab nak pergi ke Raudhah tu, taman surga. Memang bila buka je tuan-tuan, berebut berlari. Macam orang mula larian 100 meter. Itulah yang mereka nak mencari taman-taman surga. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada lagi taman surga selain daripada itu. Iaitu majlis-majlis zikir. Termasuklah juga kata ulama, majlis ilmu. Nampak tu? Tetapi oleh sebab ramai orang kita tak faham, yang balik dari Mekah dan Madinah, yang dulunya berebut 100 meter lari untuk pergi kawasan tu, bila sampai ke tanah air, tidak pula nak berebut berlari ke majlis ilmu. Allahu Akbar, itulah tuan-tuan pentingnya ilmu ni. Bila kita tahu rupanya luas sungguhlah maksud taman-taman surga ni. Kenapa? Kerana bersama-sama dengan kita pada tiap-tiap kali majlis zikir pun ada juga hadis banyak malaikat yang berada bersama-sama dengan kita. Dikatakan antara 60,000 hingga 70,000 malaikat. Yang kerjanya apa tuan-tuan? Bukan kerja saya nak mendengar, dia tak ada nak mendengar ilmu. Kerjanya adalah untuk mendoakan kita. Ya Allah ya Tuhan, subuh ni walaupun ustaz yang tetap tak datang, ustaz ganti je datang. Lebih kurang macam itulah agak kali kita boleh dengar kan. Berilah rahmat pada mereka, ya Allah Tuhan. Sepanjang-panjang hari ni, Ahad ni, daripada waktu subuh sampai maghrib yang akan datang ni, berilah keamanan kepada mereka. Berilah kerahmatan kepada mereka, ya Allah. Jika tidak kedirkan mereka mati selepas solat subuh dalam majlis ilmu ni, matilah mereka, ya Allah, sebagai para syuhada. Caranya kan, doa-doa yang dipanjatkan oleh hari. Takkanlah 60,000 hingga 70,000 malaikat serentak sama je isi doanya kepada kita. Malaikat tuan-tuan. Bukan kain pelikat. Yang mendoakan kita, insya-Allah. Jadi seperti biasa tuan-tuan, saya menggunakan ni lah. Bila tak prepare ni, terpaksalah buka buku hadis ni. Sarah Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Jadi kita tengok kita tengok mana-mana yang penting sini. Pertama sekali kita tengok ni muka surat 117 ni, macam-macam syahid.
bab 235, muka surat 117. Macam-macam syahid. Kita tengok macam mana rupa tu. 17. Okay. Bab 235 ni tajuk dia macam-macam syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariqu wasahibul hudmi wa syahidu fi sabilillah." Muttafaqun alaih. Asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Bahasa Indonesia ni, kita berbahasa kita lah sedap sikit kan. Orang yang mati syahid itu ada 5 jenis. Al-mat'un, iaitu orang yang mati kerana wabah sampar. Kata bahasa Indo ni kan. Tapi kita terus pinjam bahasa Arab. Al-mat'un, orang kena ta'un. Wal mabtun, sakit perut. Wal ghariqu, tenggelam. Jadi kalau MS 370 tu, 370 ya. Kalau mereka tenggelam bersama-sama dengan kapal tu, mudah-mudahan tidaklah Ni syahid tu apa? Wal ghariqu wasahibul hudmi, orang yang ditimpa bangunan. Baru. Janganlah minta pula tu apa ni? Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Okey. Nanti kita tengok bagaimana huraian Dr. Mustafa Dib Al-Bura ni. Bura. Bukan burat. Mengenai dengan hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Jihad. Bab mati syahid ada 7 selain daripada terbunuh. Jadi kata dia Imam Bukhari dalam satu hadis yang lain, di sini dia kata 5 je kan. Ada 7 pula selain daripada terbunuh. Dan juga Imam Muslim dalam kitab ekspedisi militer. Ekspedisi militer. Mana tentera yang berperang kan. Dalam hadis Imam Muslim ada cerita ni. Bab mengenai dengan penjelasan tentang orang-orang yang mati syahid. Okay. Jadi kita tengok buku ni istimewa dia. Dalam tiap-tiap perkataan dalam hadis ni ada huraian dia. Payah nak jumpa buku macam ni. Asy-syuhada, apa makna syuhada ni? Jamak dari kata syahid yang secara harfiahnya berarti orang yang menyaksikan. Itu syuhada tu. Kata harfiah kan. Maknanya daripada satu sudut maknanya senang je. Orang yang memerhatikan. Macam saya memerhatikan tuan-tuan dan perempuan kan. Kan? Syuhada. Itu dia. Sebutan ini boleh jadi diambil dari kata syahidah ataupun kata syahadah. Kerana Allah dan Rasulnya bersaksi bahawa ia masuk surga. Boleh juga diambil dari kata syuhud. Syuhud. Yang ini menyaksikan kerana para malaikat rahmat menyaksikan. Lalu mereka mengabdikan ruhnya. Itu dia. Atau kerana ia menyaksikan dan terlibat dalam pertemuan. Lalu mengorbankan nyawa di dalamnya. Jadi perkataan syuhada ni cukup luas tuan-tuan. Macam-macam huraian ulama dengan perkataan ni. Bukan mereka ikut suka hati je. Berdasarkan ilmu mereka yang mereka pelajari, berdasarkan nas-nas, hadis dan sebagainya. Khamsatun pula. Ini senang kan. Khamsatun ni maknanya 5 jenis. Bilangan ini tidak meniadakan tambahan yang disebut dalam hadis-hadis lain. Jadi pengarang awal lagi dah bagi tahu. Dalam hadis ini disebut 5. Tapi ada dalam hadis-hadis lain sebut 7 dan sebagainya. Jangan pula kita kata apa hal ni? Betul ke hadis? Ini macam tu lah. Ya? Jadi orang jadi kontroversi tu. Yang salah satu sebab mengapa dia tak berapa suka tu kerana macam ni lah. Sedangkan dia tak faham. Saya baca asal usul mengapa dia tak suka hadis tu. Jadi dia kata kalau macam ni ulama lah punya reka ni. Alasan itulah hadis ni kata macam lain, hadis ni kata macam lain. Sedangkan dia tak tahu sebenarnya asal usulnya.
Bagaimana kita pernah belajar kan dengan ustaz kan? Kadang-kadang ada hadis mengatakan yang terbaik sekali ialah solat di awal waktu. Jumpa pula hadis lain. Yang terbaik sekali ialah beri makan orang miskin. Jumpa pula hadis lain. Yang terbaik sekali ialah buat baik pada ibu bapa. Jadi puak-puak ni yang tak faham ni, dia kata nampak ni. Beberapa hadis ni. Habis mana yang terbaik ni? Ada yang kata solat awal waktu. Ada yang kata bagi makan orang miskin. Ada yang kata buat baik pada ibu bapa. Ini apa hal? Tak lain mereka ulama ni. Ulama. Sedangkan sebagaimana yang kita belajar kan, ustaz dah bagi tahu, Rasulullah SAW membeza-bezakan hadis itu kepada orang-orang yang menghadap dia tu. Yang bertanya. Bila yang bertanya tu jenis yang tak pedulikan ibu bapa dia, maka itulah jawab Rasul. Yang terbaik sekali, amal yang terbaik, buat baik dengan ibu bapa. Sebab jenis yang bertanya pada dia tu, jenis tak peduli pada ibu bapa. Datang pula satu, orang lain pula. Ini jenis yang liat sangat, solat awal waktu. Orang patut masuk waktu tu lah semayang kan. Dia nanti dulu kan. Sampai matahari dah kuning dah nak masuk maghrib, baru dia semayang. Jenis itu datang jumpa Rasulullah. Maka dia jemputlah. Amalan yang terbaik ialah solat awal waktu. Ada pula datang pula satu orang lain, jenis kedekut nak mampu kata orang Kedah kan. Tak ada rasa tolong orang, bagi makan orang, bagi sedekah orang dan sebagainya. Dia tanya, apakah amalan yang terbaik wahai Rasulullah? Amalan yang terbaik ialah bagi makan orang miskin. Keluarlah hadis. Jadi asbabul wurud ataupun sebab-sebab mengapa hadis itu keluar, yang ni puak-puak tu tak faham. Faham kan? Puak-puak tu saya tak nak sebut nama. Semua dah maklum kan? Dan ditangkap oleh pihak yang berkuasa. Tapi tak tahulah tangkap lepas itu je lah. Okay. Ini saya nak huraikan mengenai dengan khamsatun dalam hadis ni. Kan? Yang dikatakan syahid ataupun syuhada itu, orang yang mati syahid itu ada 5 jenis. Kata pengarang ni, bilangan ini tidak meniadakan tambahan yang disebut dalam hadis lain. Baik kerana konsep bilangan itu tidak berlaku atau kerana beliau memberitahu angka yang kecil. Lalu sesudah itu beliau menambahkan jumlah mereka dalam berita yang kedua. Itu maknanya. Maknanya pada kali pertama tu dia sebutlah itu. Pada kali yang berikutnya dia sebut lagi, ini lagi tambahan, ini lagi tambahan, ini lagi tambahan. Itu yang jadi banyak-banyak. Hadis itu dia rekodkan kemudian kan. Asal usul mudah-mudahan kita dapat maklumat ini. Maknanya jangan sekali-kali kita kata ni tampak ada hadis ni tak betul ni. Bercanggah antara satu sama lain. Sedangkan sebab-sebab mengapa berlaku ni kita tak faham. Itu sebab kata ulama yang tak setuju dengan puak tu, belajar dulu hadis ni. Belajar dulu. Mengenai dengan hadis ni sebab ada ilmu dia. Okey. Kemudian seterusnya al-mat'un, orang yang terkena wabah sampar dan mati kerananya. Dalam bahasa Indonesia dia kata wabak sampar. Macam ayam kan. Saya masih ingat lagi waktu kecil-kecil dulu. Tok Kim beli ayam. Kadang-kadang bila kena penyakit ni tuan-tuan, satu reban habis. Melangis tak berlagu Tok Kim saya. Ayam kesayangan satu reban habis. Penyakit sampar ayam. Tetapi di sini maksudnya penyakit taun. Bahaya tuan-tuan paket ni. Dia tak bagi warning langsung. Yang berikutnya al-mabtun, orang yang mati kerana sakit perut. Syahid je kata orang. Tapi berikhtiar kita jangan pula cari benda yang boleh sakit perut kan. Sahibul hadmu, orang yang mati kerana tertimpa bangunan. Pekerja-pekerja kontraktor, pekerja-pekerja kontrak buat bangunan, tiba-tiba bertimpa bangunan. Inilah dia antaranya. Tetapi dalam hadis yang lain kita dapat tahu kan banyak lagi. Orang yang mati kerana bersalin. Ini satu jaminan untuk orang perempuan. Orang yang mati kerana bersalin. Dan macam-macam lagi musibah-musibah yang berlaku. Semuanya itu dianggap mati syahid. Tapi bukan mati syahid. Layanannya bukan macam yang dilayan sebagaimana syuhada di Uhud. Mayatnya diuruskan seperti biasa. Jangan pula, ni terkena taun ni. Tandamlah dengan pakaian-pakaian sekali. Sebab dia kena taun. Mati syahid. Ini satu lagi ilmu yang kadang-kadang orang tak faham. Tidak tuan-tuan.
Okey. Mutarikh hadis. 4 golongan manusia yang mati kerana sebab-sebab tersebut di akhirat. Maksudnya, memperolehi tingkatan para syahid di sisi Allah. Oleh itu sebagai kemurahan Allah atas ujian yang ditimpakan kepada mereka, lalu mereka bersabar. Okey. Ada satu jenis. Ya, kita tengok pula ya. Sebab tajuk ni, tajuk besar ni kan. Macam-macam syahid. Ada satu hadis kan. Tengok pula yang ni. Ya. Daripada Abu Hurairah juga. Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma ta'udduna syuhada abikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada an-nasi iza laqalil. Qalu faman ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Rawahu Muslim. Lebih kurang macam itu juga. Ya. Tapi perkataannya lain pula. Ya. Jadi ada riwayat, dua riwayat daripada Abu Hurairah kan. Ya. Kita tengok apa isi dia. Ya. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang kau anggap mati syahid di antara kalian? Dia tanya pada para sahabat. Ini style Rasulullah. Ya. Yang saya waktu mengajar dulu, waktu mengajarkan melatih guru-guru, saya kata ini satu lagi style ilmu pedagogi atau ilmu mengajar Rasulullah. Iaitu ada soal jawab. Ada two way. Ya. Itu yang cara mengajar yang terbaik. Ya, guru bertanya pada murid, murid jawab. Murid bertanya pada guru, guru jawab. Dia yang tak baik ni adalah jenis salah. Surah aja bercakap sampai sudah kan. Tapi ada kadang-kadang tertentu terpaksa macam tu jadinya kan. Kita tengok ya. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang kau anggap mati syahid di antara kalian? Dia tanya pada para sahabat kan. Macam ilmu macam ni kan. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, barang siapa terbunuh di jalan Allah. Maknanya sebelum ini, dah adalah menjadi ilmu ni. Jadi nak tanya balik itu. Ya, pelajaran yang lalu. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, kata sahabat kan, maka itulah orang yang mati syahid. Baginda bersabda, kalau begitu, sedikit sekali lah umatku yang mati syahid. Ini dialog kan. Nampak bagaimana Rasulullah mengajar sahabat-sahabat dia, anak murid dia dengan cara macam itu. Dia nak mengembangkan ilmu. Ya? Jadi kata baginda, kalau begitu, kalau semata-mata itu je, sikit sangat lah orang mati syahid. Maknanya kita ni, langsung dah tak bangsa. Apa kata? Baru. Para sahabat pun lantas bertanya, lalu siapakah saja ya Rasulullah? Habis kalau bukan, siapa lagi? Apa tu? Baginda bersabda, barang siapa mati di jalan Allah, maka ia adalah mati syahid. Apa tu? Itu sebab ulama-ulama tuan-tuan dan puan-puan dia memperkembangkan mengenai dengan mati di jalan Allah ni. Mati fisabilillah. Ya. Perjalanan Allah. Itu sebab diperluaskan. Ya. Ada hadis lain. Dan selain itu ulama-ulama menghuraikan. Pun juga bukan hurai kot suka hati. Berdasarkan nas tertentu. Maka itu sebablah ada yang mengatakan bahawa kalau kita mati dalam menjalani ilmu ni. Ini fisabilillah ni. Tiba-tiba kan saya tengah bercakap ni, pop, mati. Kematian tu mati syahid. Orang yang mati tengah semayang. Orang yang mati tengah sujud dalam surau dan sebagainya. Macam yang berlaku dekat Bangi ni kan. Ya? Berapa bulan yang lalu kan. Nampak tu. Kita tengok sini. Kita tengok lagi. Supaya kita luaskan ilmu kita ni mengenai dengan kematian syahid. Seterusnya. Baginda bersabda, barang siapa mati di jalan Allah, maka ia adalah mati syahid. Barang siapa mati kerana wabak sampar ataupun taun tadi kan, maka ia adalah mati syahid. Barang siapa mati kerana sakit perut, maka ia adalah mati syahid. Dan barang siapa mati tenggelam, maka ialah mati syahid. Semua ni, ini lanjutan atau pengukuhan ya, kepada hadis yang pertama tadi. Yang pendek ni kan. Okay. Kita tengok lagi tuan-tuan. Tajuk kita pada pagi ni, sebelum sampai pukul 7 insyaAllah, atau 7 lebih sikit, ialah macam-macam mati syahid.
Dari Abdullah bin Amr. Dia sahabat lain pula. Ya. Tadi Abu Hurairah kan. Ini Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kena huma di situ. Ya. Sebab kedua-dua ni sahabat Rasulullah kan. Ya. Ayah dengan anak ni. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Muttafaqun alaih. Ringkas jadi ni tahu kan. Ya. Daripada anak Ammar bin As ni. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Muttafaqun alaih. Barang siapa terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Tuan-tuan. Tiba-tiba datanglah perompak, pemecah rumah, kita pun lawan. Kita tak ada apa. Gigi dengan lidah saja. Dia bawa senjata pun, dia tikam je kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tuan-tuan, tengok hadis ni. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Banyak jenayah tuan-tuan sekarang yang berlaku di Shah Alam. Tak tahu tengok dalam Facebook. Setiap hari berlaku tuan-tuan jenayah di Shah Alam. Kawasan kita ada tempat kecil-kecil. Sebelah sana ni cukup banyak tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kehaliman bab orang yang terbunuh kerana membela hartanya. Dan Imam Muslim dalam kitab Iman bab dalil bahawa orang yang mengambil harta orang lain. Jadi rupa-rupanya kalau kita terbunuh dalam mempertahankan hak harta kita, syahid kita dah. Katalah malam tadi misalnya ada kawan kita di sini terbunuh kan. Dia dibunuh oleh perompak nak rampas harta dia atau kereta dia di luar kan. Jangan pula kata-kata, tak payahlah bawa ke surau. Terus bawa lah session 21. Tenang terus. Bukan cara itu layan bagi syahid kes ni. Apa maksud duna malihi? Penjelasan kata, duna malihi. Al-Qurtubi berkata, Qurtubi seorang ulama ahli tafsir, kata duna memiliki akar makna keterangan tempat, iaitu di bawah. Tetapi kata ini digunakan secara majazi ya, untuk memberi peringatan. Maksudnya, orang yang berperang untuk mempertahankan hartanya, itu biasanya meletakkan hartanya di belakang atau di bawahnya. Kemudian ia berperang di atas harta itu. Okay. Satu lagi tuan-tuan, dan ini daripada sahabat yang lain pula. Dari Abul Awwar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal adalah seorang di antara salah seorang di antara 10 orang yang dipastikan masuk surga. Ia berkata, ini siapa yang masuk surga? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Lebih kurang macam itu kan? Ini tengok kita nak menambahkan ilmu kita. Ya? Ditambah seorang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa terbunuh kerana mempertahankan hartanya. Kan yang mula-mula tadi, hadis yang mula-mula daripada Abu Hurairah, tak ada kan? Sekali lagi saya nak tegaskan ini yang kadang-kadang tak disukai oleh puak tu. Sebab dia kata macam-macam hadis ni. Ada yang kata macam ni, ini kata lain pula, tambah pula lagi ni. Jadi penambahan-penambahan ini, mereka mendakwa ulama mereka. Ulama mereka. Itulah asal-usul di antara sebab-sebab mengapa puak-puak itu, Tok Gurunya Rasyad Khalifah lah di Amerika tu, mempertikaikan hadis. Dia kata hadis ni telah ditulis setelah beratus tahun Rasulullah wafat. Tak betul ni. Apa tu? Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Barang siapa terbunuh kerana mempertahankan darahnya, maka ia mati syahid. Tidak tahu kan? Kita pertahankan diri kan? Syahid ke? Barang siapa terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. Dan barang siapa terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka ia mati syahid. Allahu Akbar, banyak tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan adalah syaratnya kan. Dia kena tanyalah ustaz-ustaz atau guru lain. Orang kerja maksiat, penuh dengan maksiat dan sebagainya. Tiba-tiba misalnya
dibunuh oleh orang lain. Dapat ke macam tu tuan-tuan? Dia kena tanya lagi. Okay. Kita tengok mutiara hadis. Bagaimana kesimpulan pengarang ni? Yang pertama, boleh mempertahankan perkara-perkara yang disebutkan dalam dua hadis tersebut. Dan bahawa orang yang terbunuh secara zalim pada waktu mempertahankan hal tersebut atau salah satunya, maka ia di akhirat memperoleh kedudukan para syahid di sisi Allah dari segi pahala dan keutamaan. Pahala tuan-tuan kata ni. Yang kedua, harta disebut terlebih dahulu kerana ketamakan terhadapnya itu lebih besar. Juga agar tidak diduga bahawa ada tuntutan untuk bersikap longgar dalam masalah harta atau bahawa melanggar hak harta itu hukumnya boleh. Nak kongsi sikit maklumat tuan-tuan. Ada isu mengenai dengan Ustaz Don dalam YouTube. Jadi banyak orang mengutuk dia. Saya dengar sendiri dia punya tazkirah atau kuliah tu. Cerita mengenai dengan Syekh Azhar ahli Jummah kan. Mengatakan bahawa halal darah orang-orang ikhwan yang dibunuh tu. Nampak tak? Di antaranya, kalau bukan benda tu edit tapi suara memang saudara sungguh lah. Dia kata takkanlah rupanya ahli Jummah tu salah seorang daripada guru mereka. Guru dia lah dengan kawan-kawannya. Takkanlah dia kata guru kita yang alim tu. Dalam YouTube cuba cari. Guru kita yang alim tu kita kenal. Dia kata. Anak-anak murid dia kenal, termasuk saya kenal. Guru kita yang alim tu cakap macam tu. Tentulah dia bercakap berdasarkan ilmu dan sebagainya. Yang mengatakan bahawa halal darah dan harta orang ikhwan yang merusuh tu. Katanya merusuh lah. Sedangkan mereka kita faham, ialah mereka mempertahankan diri, dizalimi oleh tentera-tentera kan. Semalam saya jumpa pula satu kenyataan daripada Syekh Jummah tu sendiri. Dia menafikan, dia kata dia tak kata macam tu. Patutlah. Ya. Padahal dah bertebar dah. Di dalam YouTube seluruh dunia lah kata benda tu. Cerita tu. Dr. Ali Jummah menafikan dia cakap macam tu. Tak ada saya cakap macam tu, dia kata. Tak ada. Cerita ni benda ni. Jadi kalau ikut kita dan juga pendukung-pendukung ikhwan, semua orang yang mati kerana dibunuh, kerana dizalimi itu, syahid lah tu. Kan? Payah nak cerita tuan-tuan apa yang berlaku di sana kan. Tapi itulah sedih kita tuan-tuan. Disuruh pilihan raya secara demokrasi. Seluruh dunia dah iktiraf. Adilnya pilihan raya itu. Tiba-tiba bila dah naik cara macam tu, digulingkan pula. Ini nak adakan pilihan raya pula. Yang peliknya, orang yang menggulingkan tu pun nak masuk juga. Jadi akhirnya orang dapat kesimpulan. Rupa-rupanya itulah matlamat dia. Asisi itu sendiri, tidak masuk pilihan raya. Dan kata dia, penganalisis politik, dia boleh menang dengan mudahnya. Dengan cara mubarak dulu. Cara menipu tu. Jadi mesti bila nak aman tuan-tuan, itulah dia yang berlaku ujian kepada rakyat Mesir. Sikit lagi tuan-tuan. Mungkin satu hadis kot lagi. Sekali lagi hadis daripada Abu Hurairah mengenai dengan syahid ni. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhza mali?" Qala, "Fala tu'tihi malak." Qala, "Ara'aita in qatalani?" Qala, "Qatilhu." Qala, "Ara'aita in qatalani?" Qala, "Fa anta syahid." Qala, "Ara'aita in qataltuhu?" Qala, "Huwa finnar." Rawahu Muslim. Ini apa pula ni? Ini hadis daripada Abu Hurairah juga tuan-tuan. Yang awal tadi disebut hadis ni. Kali ini lain pula hadis ni kan. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Zaman dulu senang tuan-tuan. Ada pakar rujuk. Ada je masalah, tak faham, terus jumpa Rasulullah. Itu cerita ni. Sekarang ni dah tak ada Rasulullah. Tapi ada waris Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Tak rujuk di situ. Ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang yang datang dengan maksud merampas hartaku?" Sahabat bertanya kan. Tapi tak ada namakan siapa.
Tapi Abu Hurairah dengarlah cerita ni. Ya. Jadi bertanya, apa pendapatmu Rasulullah? Ada orang datang kemudian dia rampasnya hartaku. Baginda menjawab, janganlah kamu berikan hartamu kepadanya. Senang jawab kan? Tak payahlah bagi. Dia nak rampas. Ia bertanya lagi, tak puas hati kan? Memang jawapan macam tu memang kita tak puas hati pun kan? Ia bertanya lagi, bagaimana kalau ia menyerang saya? Baginda menjawab, seranglah ia. Pendek-pendek je dia punya jawapan. Sebab dia pun tanya pendek kan? Kalau dia serang saya pula, seranglah. Lawanlah. Lawan atau tak lawan? Ia bertanya, bagaimana kalau aku membunuhnya? Baginda menjawab, ia berada dalam neraka. Ia di sini bukan orang yang bertanya ni, orang yang dibunuh tu. Jadi makna tuan-tuan, kalau kita nak huraikan hadis ni, ada hurai belakang. Kita mempertahankan harta kita. Kita bunuh orang tu mati kan, sebab dia nak curi harta kita. Orang tu masuk neraka. Kita pula macam mana? Nanti kita tengok tengok sebelah tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman. Okay. Mutiara hadis boleh berperang untuk membela harta. Masuklah cerita tadi, mati kawan tu kan? Boleh. Apabila ia terbunuh pada waktu itu, maka ia syahid akhirat. Itu dia, syahid akhirat. Ya. Yang cerita macam syuhada Uhud tu, syahid dunia kan. Syahid akhirat ni kena uruskan macam biasa tu tuan-tuan. Mandi, kapan, solat. Kalau nak terken lah. Iaitu dimandikan dan disolatkan. Dan jika ia membunuh kerana membela diri dan tidak bermaksud dan tidak bermaksud, maka ia tidak berdosa. Nampak tu? Bukan maksud nak bunuh tapi nak pertahankan diri. Macam tadi dia kan dia lampas harta kan. Adapun orang yang menyerang dan hendak merebut harta itu, jika terbunuh, maka ia berada di neraka selama-lamanya. Nampak tuan-tuan? Ya? Perompak tu, kalau dia bunuh dia orang yang nak dirompak tu, dah dia mati gitu kan. Masuk neraka selama-lamanya. Hal ini terjadi jika ia menghalalkan pengambilan harta saudaranya. Nampak tu? Dan jika ia tidak menganggapnya halal, maka ia diseksa di neraka, kemudian dikeluarkan berkat kurnia Allah. Nampak tu? Kita baca lagi sekali, mungkin tuan-tuan tak faham. Hal ini terjadi jika ia menghalalkan pengambilan harta saudaranya. Mana kita boleh ambil harta. Dan jika ia tidak menganggapnya halal, maka ia diseksa di neraka, kemudian dikeluarkan berkat kurnia Allah. Tetapi yang tadi kan, selama-lamanya. Ya. Khalidina fiha. Yang ni pula ya, tak selama-lama. Dia keluarkan juga. Kerana orang dalam hatinya terdapat iman seberat zarah, itu tidak abadi di neraka. Itu dia. Ya. Sebab dia masih lagi beriman kan, tuan-tuan. Itulah sikit tuan-tuan dan puan yang dapat kita kongsi bersama tuan-tuan dan puan. Kemudian satu lagi tuan-tuan dan puan, satu lagi nak kongsi maklumat mengenai dengan catuan air. Nasib baik alhamdulillah saya dapat tak kena. Tapi saya lain dah kena catuan. Jadi bila berlaku catuan ni tuan-tuan dan puan, banyaklah orang bertanya macam mana nak mandi hadas, macam mana nak ambil wuduk. Sedangkan air itu digunakan untuk keperluan masak, basuh dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan, saya beritahu pada jemaah kita kan, semalam dalam tazkirah saya. Rupa-rupanya bila berlaku catuan ni, ada hikmahnya. Orang bertambah ilmu. Orang bertambah ilmu. Sebab bila mereka ada masalah, dia pun bertanya, ramai dah ustaz menjawab. Bila dia bertanya macam mana nak jimat air ni, ustaz kata bukan payah, sebetul air je atau segelas air je. Boleh berwuduk. Segelas ni je tuan-tuan. Boleh wuduk. Air macam mana ni? Nampak. Kita sebab tak tahu, sebab kita, kata orang Perak, muncah air. Ada saya. Muncah daripada banyak sangat. Bila kita buka paip tu, nampak tu? Bila sampai masalah, dah terbeliak mata. Jadi ustaz terangkan, macam mana sebetul air, dan juga ataupun segelas air macam ni kan. Boleh ambil wuduk tu. Dalam YouTube ada diterangkan tu. Saya dah tahu lama dalam benda ni.
Ataupun ada pula ustaz katakan bubuh dalam botol yang kita gunakan untuk spray bila iron baju tu. Baru. Jadi ditunjukkan caranya, ya, bubuh dekat tangan, kemudian teruslah sapu kawasan muka. Kata ustaz tu jangan angkat tangan. Pegang kat tangan masuk ni. Maknanya bila sapu muka, ya, terus gosok tu sampai habis. Terus. Habis. Tangan pula. Bubuh sini. Begitu juga jangan angkat tangan ni. Begitu juga teruslah. Lepas tu kepala pula. Satu lagi kepala tu. Lepas tu kaki. Jadi kalau gitu tuan-tuan, air segelas macam ni pun tak habis ni. Tak confident ustaz. Masalah confident tak timbul. Masalah confident tak timbul. Ini masalah hukum. Yang boleh. Sebab dia kata meratakan air seluruh anggota wudu. Jadi jangan risau tuan-tuan, jangan bimbang. Yang kedua pula mandi hadas pula. Bolehkah kita mandi hadas betul? Mandi hadas besar. Orang pening kepala kan 2 hari. Takkan 2 hari nak puasa tuan-tuan. Maksud saya hadas ni bukan itu je tuan-tuan. Termasuk bagi orang perempuan. Sebab bila dia dah kering kan. Jangan dia kata tangguh lagi lah. Sebab air di satu tak ada air. Tak tuan-tuan. Bila dah kering je kena terus. Kena terus wajib kita untuk mendirikan solat. Baru. Tapi macam mana air tak ada ni? Sebetul je sebenarnya. Rupanya ada seorang ustazah telah terangkan macam mana cara tuan-tuan. Kaedahnya macam itu juga tuan-tuan. Macam tadi kan. Pastikan bahawa semua anggota kita ni kena air, disapu dengan air. Jangan ada yang miss. Tapi dia boleh segayung air kan. Jadi itulah saya kata tuan-tuan, dengan adanya musibah daripada kita musibah kan, air di satu ni. Banyak orang belajar ilmu. Dan orang belajar ilmu orang mana? Orang Selangor. Ya. Orang negeri lain yang relax je tak ada. Sampai sudah mereka takkan dapat ilmu ni. Itu cerita tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya. Bila satuan air ni insyaAllah mudah-mudahan. Berkat kita berdoa dan sebagainya, rasanya insyaAllah boleh tu. Ya. Hujan dah merata tempat. Dah merata tempat. Yang penting ialah biar hujan tu banyak mengalir airnya ke sungai. Sebab daripada sungai masuk ke tu. Daripada sungai masuk ke tempat empangan tu. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan puan kerana sudi mendengar tazkirah saya tak sepertinya ini. Ada pengumuman Encik. Tu dia. Ini nampak macam motor ni. Dia punya nombor motor ni BKG. BKG 1583. Motor tapi nampak ni kereta ni. Ya. Jadi atas sini tuan-tuan Ataupun ada bukti jenis ni. Siapa ni dia? Motosikal sini. Sini lah tag dia. BKG 1583. Saya letakkan sini insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan. Okey ada dah. Insya-Allah. Jadi kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, berilah keberkatan dalam majlis ilmu kami pada pagi ini ya Allah, sebagai majlis yang diiktiraf sebagai taman-taman surga ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa isteri-isteri kami ya Allah, anak-anak cucu kami ya Allah, rakan-rakan kami semua penduduk-penduduk di kawasan ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.